Kita nak cerita apa tu untuk video Ibah ni? Aku dah tak tahu ni nak buat cerita apa yang pening ni. Aku pun tak tahu tu. Dah petak lah ni untuk fikir. Medium pun suruh yang bukan-bukan je. Itulah tu. Ayah pun lah tiba-tiba kena bontot kuali. Tak tahu aku ayah apa. Nampak sedap tapi aish. Tahu tak? Alah. Hei. Kalau korang nak tahu, jom kita tengok sama-sama. Apa ni? Video Pak Belalang. Buatkan kopi lagi 2 cawan, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan sinopsis berkenaan filem yang kami pilih, iaitu Nujum Pak Belalang. Filem ini mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Pak Belalang yang hidup dalam kemiskinan bersama anaknya, Belalang. Namun, Pak Belalang mempunyai perangai buruk, iaitu setiap hari tidur dan tidak menghiraukan kehidupannya. Belalang seorang anak yang pintar dan rajin memikul tanggungjawab menyara bapaknya. Pada suatu hari, Belalang terserempak dengan 2 orang penyamun yang mencuri lembu dan kambing. Ketika mereka ingin membahagikan binatang tersebut, Belalang bersembunyi di atas pokok dan menyamar sebagai jin. Penyamun tersebut bertempiaran lari meninggalkan binatang tersebut, dan Belalang membawa binatang tersebut ke rumah dengan harapan ingin memulangkannya. Apabila sampai di rumah Pak Belalang, bapanya menyuruh memulangkannya tetapi tidak tahu pemiliknya. Oleh kerana Belalang seorang kanak-kanak yang pintar, dia mencadangkan Pak Belalang menyamar menjadi sebagai seorang nujum sehingga berjaya membawa penghulu dan pemilik binatang tersebut datang ke rumahnya. Pada suatu hari, harta pembendaraan kerajaan Beringin Rendang telah disamun. Sultan menitahkan rakyat jelata mencarinya dengan imbuhan yang lumayan. Penghulu kampung membawa Pak Belalang untuk membantu Sultan, namun keduanya terperangkap dan akhirnya penghulu ditahan sehingga harta Sultan diperolehi semula. Pak Belalang yang telah melarikan diri ke Bukit Tunggal dan berjaya menemui harta tersebut secara tiba-tiba. Lalu Pak Belalang menemui Sultan dan dengan bangganya mengatakan beliau tidak melarikan diri, sebaliknya dia pergi mencari dan dia seorang nujum yang jujur. Beliau ditabalkan sebagai ahli nujum negara dan kehidupan keluarganya berubah. Walaupun kehidupannya berubah secara mendadak, beliau merupakan seorang yang pemurah. Ketika itu, detik penciptaannya dengan Puteri Si Bujur Sirih mula berputik. Kemasyhuran Pak Belalang sebagai ahli nujum tersohor telah diketahui oleh Sultan Masai sehingga menyebabkan baginda datang ke negara Beringin Rendang untuk bertanding dengan ahli nujumnya. Pak Belalang berdepan dengan cabaran besar kerana Sultan memaksanya bertanding. Sultan Masai memberikan 4 soalan untuk dijawab dengan mempertaruhkan negara masing-masing. Pak Belalang sekali lagi ingin melarikan diri dan menyuruh Belalang mencari perahu. Belalang memperolehi jawapan soalan tersebut kerana terperangkap dalam perahu yang ingin dinaiki oleh mereka. Ketika itu, ahli nujum membuka rahsia kepada sultannya. Pertandingan tersebut akhirnya menyebelahi negara Beringin Rendang dan Sultan Masai pulang ke bahteranya dengan kekecewaan. 2 orang penyamun muncul untuk membantu Sultan Masai dengan melarikan Puteri Si Bujur Sirih dengan harapan dapat mengembalikan negaranya semula. Sultan negara
beringin rendang terlalu murka dan mengarahkan Pak Belalang menjejaki putrinya atau beliau akan dipancung. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mangkuk jampian Pak Belalang muncul segala tali barut Sultan dan akhirnya semua dapat ditangkap dan menerima hukuman setimpal. Akhirnya Pak Belalang menjadi menantu Sultan kerana dikahwini dengan anaknya iaitu Puteri Si Bujur Sirih. Barang siapa dapat mengembalikan mahkota kebesaran baginda, kalung pusaka Tuan Puteri Si Bujur Sirih, orang itulah yang akan mendapat sebesar-besar kurnia dari Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Shahrul Nizam. Dalam utusan dibaca oleh orang istana tu, Pak Penghulu pergi berjumpa dengan Pak Belalang untuk meminta bantuan sebab dia mahukan nama daripada kurnia oleh Sultan tu. Tapi Pak Belalang tak nak. Bila Pak Belalang tak nak, dia pergi menyembunyikan diri dia di Bukit Tunggal. So dalam masa yang sama dia menyembunyikan diri dia dekat Bukit Tunggal tu, Pak Belalang mendengarlah dua orang lelaki bercakap dalam gua sambil-sambil bergaduh dalam bahagi-bahagi barang. Lepas tu lepas pada tu Pak Belalang pun mengusiklah dua orang ni supaya melarikan diri. Setelah beberapa lama tu, Pak Belalang pergi ke istana. Dia cakap dekat Sultan bahawasanya dia telah menjumpai barang-barang tersebut, iaitu mahkota kebesaran baginda dengan kalung puteri tu. Setelah dicakap dekat Sultan tu, dia suruh Sultan dengan 4 orang tu, Sultan dengan anak dia, bini dia tu pergi dekat gua tu sambil merangkak. Setelah tapi Sultan tu macam takut lah, tapi dia pergi juga sebab dia macam nak tahu betul ke tak. Setelah dia pergi ke sana, dia pergi sambil merangkak, sambil dia mendengar kata si Pak Belalang ni, dia pun menjumpai lah barang-barang dia ni. Lepas tu bila dia jumpa, dia pun panggil lah Pak Belalang ni, dan Pak Belalang pun mendapatlah kurnia tersebut, iaitu diberi nama Nujum Pak Belalang oleh kampung tu. So kiranya Pak Belalang tu jadi macam orang besar lah dekat kampung tu. Okay. So di sini ini ceritakan tentang kongsi hibah tu, iaitu hibah Pak Belalang diberi kurnia oleh Sultan Shahrul Nizam sebagai ahli nujum Pak Belalang. So itulah hibah dia. Bila dia tolong Sultan tu memberi taruhan. So bila taruhan tu akan memberikan hadiah kan. Itulah hadiah dia. So Pak Belalang mendapatkan nama dekat dalam kampung tu. Perdana Menteri, Peterkan Cana, beritahu sekalian hamba rakyat, barang siapa dapat mengembalikan kedudukan anak dan beta Tuan Puteri Bujur Sirih, beta penuhi kemauannya. Sabar Tuan. Sekarang saya akan menerangkan part dalam sini. Terdapat dalam sini Tuan Puteri anak kepada Sultan Shahrul Nizam telah diculik. So dekat sini Sultan Shahrul Nizam ni dia keluarkan pernyataan barang siapa yang menjumpai Tuan Puteri, dia akan capaikan apa sahaja hajat yang mereka mahukan. So dekat sini apa benda ni? Dekat sini Pak Ali Nujum ni yang menjumpai Tuan Puteri. So, jadi hajat yang Ali Nujum ni nak, Pak Belalang ni nak, dia nak berkahwin dengan Tuan Puteri. So, jadi Sultan ni kena tunaikan hajat dia sebagai perjanjian yang dia nyatakan sebelum ni, yang dia telah
nyatakan untuk capaikan apa sahaja hajat yang mereka nak, siapa yang telah menjumpai Tuan Puteri tersebut. So Sultan pun menunaikan hajat Pak Belalang ni. So dekat sinilah hibah untuk Pak Belalang. Saya akan menerangkan tentang pengajaran dalam filem Nujum Pak Belalang. Okey, dalam filem ni ada pengajaran sebagai yang pertama, taat kepada pemimpin. Pak Belalang amat taat kepada pemimpinnya. Beliau akan menurut segala perintah yang Sultan tu bagi. Selagi pemimpin itu tidak melanggar Quran dan panduan hadis, maka kita harus turuti pemimpin kita. So dekat sini kita macam Pak Belalang ni dia memang taat dengan Sultan dia. Apa yang Sultan dia suruh lakukan, dia akan lakukan. Selagi selagi dia tak melanggar Al-Quran dan hadis. Okey, dan yang kedua adalah berfikiran positif. Filem ini menggambarkan bahawa masyarakat Melayu dahulu mengamalkan pemikiran yang positif. Kedua-dua belah pihak berpihak amat positif dan yakin bahawa mereka akan menang dalam pertandingan tersebut. Walaupun mereka sebenarnya tak adalah bijak mana dalam menaruh negara untuk tujuan kebanggaan. Macam diorang ni tak takut kalah. Diorang macam kita yakin pasti menang. Macam kalau setengah orang dia macam akan fikir side negatif juga. Okey, macam mana kalau kita tak menang? Tapi mereka tak, mereka sentiasa macam kita boleh menang tanpa memikirkan side negatif dia. So dekat sini itulah pengajaran dia, taat kepada pemimpin dan sentiasa berfikiran positif.